1.5 million biji kereta. Proton belum bukan 15 tahun. Itulah satu angka yang gila sebenarnya. Satu filem boleh jual sebanyak tu. Jurassic Park kan. Dan daripada 92, aku rasa 97, 98, Joint Security Force, Shiri, percikan awal start keluar. And benda tu, diorang believe in content and development kan. And aku rasa perbualan sama-sama orang-orang yang tengok filem Korea lately ni pun start banyak yang bising juga yang Korea mungkin dah tak ada cerita lah, sebab banyak cerita orang lah cerita rakyat diorang kan. Maksud cerita based on unique cerita terpencil yang bila orang dunia tengok rasa uniknya. Dengan perasaan-perasaan yang sangat dekat, dengan persembahan-persembahan yang dalam genre film. Bagi aku benda tu is proses yang panjang. Daripada 92, 2020 menang Oscar. It's a long process. Untuk jadi orang lama, dia bukan engkau baru bertatih, engkau rasa nak lari 100 meter. So konteks ni bercita-cita dan berharap is normal bagi aku. Maksudnya ramai, terutama kalau duduk kursi final, sama ada Chairman Han or KP, Kamil, siapa yang masuk akan tertarik dengan agenda menang Oscar apa semua ni. Which bagi aku faham je, maksud benda tu is soundbite yang sangat seksi untuk newspaper, social media, untuk berborak minum kopi industri. Tapi sebenarnya apa yang lebih penting ialah ekosistem yang lebih kondusif untuk karya yang bagus boleh diterbitkan. Suasana kerja yang kondusif untuk kerja-kerja yang bagus boleh dibikin. Maksud proses pembikinan, proses dan bagi aku benda ni internal kan. Maksudnya dia bukan maksud kita war-war pada orang tu. Maksudnya kita harus bekerja macam ni. Dia maksudnya kalau collectively kita respect audience, bagi aku itu juga salah satu cara mereka respect audience kan. Maksudnya is kita respect audience yang diorang cukup bijak. Masa diorang tu bernilai 2 jam tu, kalau kita bagi tahi, diorang dah tak boleh nak datang bagi balik, nak minta balik masa diorang. So benda tu is a collective ataupun kesedaran civic pembikin sendiri ataupun penerbit sendiri kan. Tapi dia lah proses yang lama lah mematangkan kematangan yang perlukan masa untuk digilap dan dibikin. Kalau tak dia jadi cubaan. Cuba-cuba nak jadi, sebab bila cuba-cuba nak jadi try and error. Last kali kita tak tahu kenapa pun dia jadi lala kali. Sebab shot dia cantik macam ni, jom kita shoot macam ni. So just because engkau pakai baju Angelina Jolie, tak semestinya engkau cantik macam Angelina Jolie kan. So macam tu lah maksudnya. Macam tu lah, macam apa, ada orang tengok 1917. Lepas tu semua nak shoot macam 1917. Kan? Nak buat long shot gitu lah, apa semua. Mengharapkan kata sensasinya sama. Mengharapkan penonton akan sama. Tak sama. Sebab paling banyak tapi aku rasa yang penting originality lah. Maknanya berdasar perbualan kita dari tadi. Aku rasa setiap karya tu harus ada originality pengkarya itu sendiri untuk buat filem. Sebab tu aku suka dengan Mamat Khalid sebab dia ada originality Uwe. Okay. Okay, kita masih lagi belajar tentang topik festival lah. Kita nampak bahawa filem-filem filem festival yang kat luar kan, dia orang create dia orang punya festival tu, maknanya bukan sekadar untuk dia orang saja, tapi benda tu juga membantu filmmaker yang lain juga untuk negara dia dan juga untuk dunia. Aku nak pergi ke sini sebab Malaysia kita ada macam AIFA. AIFA sifatnya lebih regional, ASEAN country. Kemudian kita ada MIFF, Malaysia Malaysia International Film Fest by JZ Group. JZ Group. Dan aku pernah attend festival ni dan aku nampak pengisian dia
sangat interesting lah bagi aku sebab dia juga ada tayangan, dia juga ada ada sesi perkongsian, ada filmmaker dengan ni apa semua. So dia ada aktiviti yang Rasa lah macam festival filem kan. Kan kita rasa lah macam MyFest ni macam satu satu festival filem yang international yang macam kat luar pun kita ada benda ni Macau. Sifatnya memang sifat dia memang macam tu. So Jay-Z Group ni ada inisiatif dia untuk buat festival ini kan. Dan aku nampak bahawa festival ini tidak mendapat sokongan. Festival ini macam kurang, bukan tak dapat langsung tapi kurang sokongannya. Kurang sokongan daripada penggiat sendiri. Penggiat sendiri pihak-pihak yang berkenaan dengan perbadanan filem sendiri. Macam ada sokongan tapi macam tak cukup. Dan aku pernah juga borak dengan Joanne tentang benda ni yang last year punya festival, dia rasa macam dia agak sedih lah, dia melahirkan kekecewaan dia kerana usaha dia ni tak mendapat sokongan dia sangat kan. Okey, hang rasa penting tak festival macam ni? Macam penting bro. Fest ni untuk dia. Penting bro. Sebab kalau dia penting, dia harus disokong kan. Jadi aku nak tahu juga apa pentingnya festival ni untuk kita. Waktu dengan salah satu interview Tok Ayah, Gas ataupun Abang Sabri untuk kita harus masuk dalam circle. Untuk masuk dalam circle. Masuk dalam circle dengan gas. Dengan gas. Kita harus masuk dalam circle untuk diterima. Untuk masuk dalam circle, kita harus menepati ciri-ciri circle tu untuk diterima masuk dalam circle tu. Circle apa kita cakap ni? Maksudnya sebagai pembikin, maksudnya sebagai negara yang melahirkan filem, kita dah lah tahu apa nak participate di festival yang betul. Maksudnya festival yang big festival. Yang the Sundance, Cannes, Venice, all this lah. Dan kita pun tak curate sangat kita punya konten. Festival macam ni lah yang akan menjadi merapatkan jurang, sebab contohnya Asia Pacific itu bilateral festival keramaian atas dasar diplomasi. Dia bukan, but it's a festival, tapi dia lebih ke diplomatic ties antara negara-negara Asia Pacific. Dia bukan lebih bersifat commerce. Maksudnya the market participation tak wujud, tak ada distributor yang akan datang tengok, yang akan jadi scout. Dan benda tu yang akan menyuburkan industri sebenarnya. Bagi aku, kalau contohnya MIFEST Asia, sinematografer untuk filem Memory of Murder, Bong Joon-ho turun buat talk, Bang Joko turun buat talk, yang buat 3 Idiot buat talk. So dia juga membantu bridge yang masalah tadi yang filmmaker kita jarang ataupun tak dapat menjadi guide. Suddenly student-student kita kan expose to this kind of session, dan diorang boleh pergi tengok dan diorang boleh tanya terus apa yang maksudnya apa yang diorang nak tahu daripada the right source. Sebab kadang-kadang kau baca buku artikel, dia ada elemen goreng kan, maksud artikel ditulis oleh orang penulis. So dia goreng juga. Dia ada goreng dia. Orang tu cakap 3 patah, dia tulis jadi 20 patah nak bagi sedap kan. So bila jawab betul dan baru dapat real answer. Bagi aku benda tu yang akan macam kita seolah-olah menyiram tunas kecil. Baru subur, sebab mungkin generasi yang dahsyat, maksudnya bukan generasi kita, mungkin next generation baru nampak hasil tu. Tapi kalau just because kita tak dapat hasil, takkan kita nak stop benda-benda macam ni daripada berlaku kan. Tapi kita pula tak dapat lari pada sindrom kalau bukan aku punya, orang lain punya semua tak best. Sama ada film, sama ada kan, kita ada sindrom tu juga. Pasal kalau bukan aku punya, orang lain punya tak apa-apa ada orang ni. So benda tu tak membantu juga. Kalau kita memandang yang kau memang tak suka, tak kisahlah, tapi benda ni kan akan membawa faedah kepada ramai orang. Dan
harus di support je, benda macam tu lah. Aku cakap kan ada orang kan. Tak apa, kita cakap genre je. Kita tak pergi ya. Okey, ini ya, kita kat ujung-ujung lah ni. Yeah. So, aku rasa macam ini soalan terakhir lah. Mungkin soalan terakhir. Hang personally hang nampak, maknanya ini tentang young director. Young director kat Malaysia. Kita ambil bawah 30 lah, atau bawah 40, bawah 30. Right? Yang hang nampak potensi dia orang ni. Yang hang nampak potensi dia orang ni. Ini soalan simple je. Siapakah yang hang nampak, yang hang nampak sekarang dalam industri yang hang nampak boleh pergi jauh? Yang director ni. Ini personal. Aku macam aku happy, yang aku rasa aku excited dengan ramai. Sebab bagi aku macam benda paling aku menyampah juga adalah the number one and the rest. Maksudnya paling popular, penyanyi paling popular. Aku tak percaya dengan konsep tu kan. Aku rasa benda yang interestingnya yalah, aku tak ada aku pandang Ellie Raza Hisham something interesting. Yep, setuju. Aku pandang Eme Roh something interesting. Yes. Aku pandang Zahir Omar something yang sangat interesting. Ada Ariel, aku rasa Ariel sangat interesting. Ariel consider muda lah kot, sebab dia first film kan. Tak boleh, dia kerja behind the scene lama. Tapi maksudnya sutradara, maksudnya fresh batch baru lah. Maksudnya bukan umur lah. So batch baru is dapat tengok this group of apa orang kata young filmmakers yang bagi aku interesting sebab satu berani, dua is knowledgeable, tiga experience. So dia bukan macam berani dan knowledgeable tapi tak cukup experience. Ni macam berani, knowledgeable, experience. Is a nice combination yang macam dia just perlu duduk di ruang yang kondusif untuk dia grow je, untuk dia grow menjadi something yang lebih rendang dan rimbun. Aku melihat juga, aku teringin lah nak tengok Mus Amir punya first, sebab Mus aku tak dapat tengok dia. Sebab tak tengok lagi filem dia. Tapi shot dia okey, tapi aku teringin juga tunggulah, sebab filem dia akan keluar nanti. Takut ketak yang akan keluar lepas PKP ni lah. So kat situ juga mungkin Mus Amir buat tangan dia yang pertama ni mungkin ada something kita tak tahu. Mungkin dia juga antara salah seorang. Aku lebih dengan dia punya si sapu dia tu. Playback sapu dia. Aku rasa lepas ni nak kena buat live dengan dia pula, Mus Amir. Sebab dia pun okay, last. Ya. Tapi dah bincang ni, aku nak tanya soalan, aku simpan soalan. Aku boleh jawab cara lain untuk engkau. Sebab aku melihat next step. Sebab kita bincang tadi, kita dah ada semua benda-benda ni. What is our next step lah? Next step kita. Maknanya untuk kekalkan momentum. Sebab aku rasa benda ni dah ada dalam jawapan hang sebelum ni. Tapi dia macam tepi. Tak. Ni soalan fresh. Aku rasa the next stepnya lebih dahaga kot. Aku rasa macam the young filmmaker harus lebih dahaga, lebih jangan cepat puas hati. Teruskan rasa dahaga untuk keep doing tu, aku rasa yang paling penting lah. Sebab gairah. Aku takut dia patah balik ke problem Fizi, problem Din. Abang Yue maksudnya lama satu keluar, which is aku harap diorang boleh once every 2 years paling lambat pun. Tapi aku rasa
bukan dia orang, sebab aku melalui benda tu juga. Bukannya nak tunggu lama baru nak buat, kan. Tapi ada benda nak buat, tapi masalahnya bajet tak ada, apa tak ada. Macam bagi aku sendiri pun, macam aku rasa dah cukup kot untuk aku buat filem yang low budget. For example, filem-filem yang low budget. Sebab aku rasa macam takkan sampai bila-bila aku nak kerah orang untuk bekerja dengan aku, dengan dia bukan model yang boleh sustain. Dia bukan model yang sustainable. Maksud untuk satu orang, model tu tak boleh macam Arya berapa kali nak minta tolong member. Benda-benda berapa kali kita nak minta tolong member untuk buat benda ni. So aku tak boleh salahkan dia orang, seperti mana aku tak boleh salahkan diri aku. Gairah tu ada, kehendak tu ada, kan? Bila bincang dengan producer akan kata tunggulah 2 tahun lagi ke, tahun depan lah, kan? Siapa suruh producer kau tak ada duit? Ada, jom kita dua je tahu. Orang tak tahu, orang tak boleh gelak. Okay, ni kot aku rasa ni khalayak. Kita tak bercakap langsung pasal khalayak. Subjek last aku keluarkan. Okay, boleh. Tentang khalayak sebab start dulu. Aku personally rasa bila negara kita terlampau mengejar matematik dan KPI dan segalanya, sekarang ni bila jadi COVID ni, ada benda tak yang kita rasa education kita tak nak kasih? Empathy bukan matematik. Sensitivity bukan matematik. Itu adalah datang daripada subjek-subjek yang macam ni, arts. Yang sains tak kasih kan. Sains cuma kasih macam mana benda tu jadi kan. Dan itu aku rasa sekarang ni baru kita tahu kata ada nilai-nilai lain untuk menjadi negara besar, untuk jadi negara kuat, selain pada reti cari duit, tahu untung rugi, ataupun hanya kerana mencari ilmu. Sebab just because engkau cerdik tak semestinya engkau baik. Ramai juga dunia ni orang yang cerdik tapi jahat. So benda tu aku rasa secara makronya adalah tu, membawa ke masalah yang lebih dekat lagi dengan kita adalah bila filem ataupun seni dipandang sebagai diperlekehkan di peringkat sekolah, disampah-sampahkan hanya sekadar hiburan, seolah-olah hiburan tu cuma melalui ketawa sahaja. Sekarang ni zaman P.Ramlee tu, ibu mertuaku tu menangis tu hiburan juga. Sekarang ni hiburan ni dah jatuh kategori kalau tak lawak ataupun tak meletup bagi orang pakar tengok, tak menghiburkan. Masalah. Sebab penceritaan tentang manusia kan melebihi daripada aku pukul engkau, aku cinta dengan engkau, ataupun aku benci engkau kan. Ataupun kita gelak, kita ditimpa musibah untuk orang gelak kita ramai-ramai. So dengan kurangnya ataupun makin jauhnya filem daripada khalayak penonton sebenar, juga mengurangkan potensi filem dalam konteks potensi dia. Sebab studio nak support macam mana kalau orang tak tengok? Studio nak support